Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jihad tetap berjalan sejak Allah mengutuskanku hingga umatku yang terakhir memerangi Dajjal. Hal itu tidak akan digugurkan oleh kezaliman orang yang zalim dan keadilan orang-orang yang adil." Hadis riwayat Abi Daud. Pada zaman kegemilangan Islam Melayu Melaka, berlaku satu peperangan antara Melaka dan Portugis yang mana merupakan perang yang pertama dalam kerajaan Islam alam Melayu. Ketika mana Melaka diserang Portugis, masa tu para ulama Kesultanan Melayu Melaka ni membakar semangat para mujahid di Melaka untuk bangkit melawan dan menentang Portugis. Salah seorang ulama yang bersama-sama dengan rakyat Melaka ketika itu dalam menyerang Portugis ni ialah Maulana Sadar Jahan yang merupakan penasihat utama Sultan Ahmad, putera kepada Sultan Mahmud Shah. Di samping tu, kerajaan Islam Demak juga turut membantu Melaka dalam memerangi Portugis. Angkatan tentera kerajaan Islam Demak juga turut dianggotai oleh para alim ulama, antaranya Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Bahkan Sunan Kudus sendiri turut menjadi panglima angkatan laut dalam misi menyerang Portugis di Melaka. Selain itu juga, kerajaan Islam Aceh juga hantar angkatan tentera, hantar bantuan yang mana dipimpin oleh Syekh Samsuddin Al-Sumatrai bagi membantu Melaka menyerang Portugis, yang mana mengakibatkan Syekh Samsuddin telah syahid dalam peperangan ini dan dimakamkan di Kampung Ketek di Melaka. Kita boleh lihat juga antara peperangan lain yang berlaku di antara Kedah dan Patani menentang Siam. Perang ini juga dipelopori oleh banyak alim ulama kita. Antara ulama masyhur yang memimpin jihad menentang Siam ketika itu adalah satu yang bernama Syekh Abdul Samad Al-Falimban, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Wan Mustafa Al-Fatani, atau lebih masyhur dengan panggilan Panglima Tok Bendang Dayak, Syekh Wan Abdul Qadir, Syekh Muhammad Mas'ud Al-Banjari dan ramai lagi tuan-tuan. Ketika perang ni berlaku, Syekh Abdul Samad Al-Falimban ni waktu tu dia ada di Mekah. Bila dapat surat daripada adiknya iaitu Syekh Abdul Qadir bin Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani ni, yang mana merupakan mufti negeri Kedah ketika tu, Syekh Abdul Samad terus balik. Sebab apa? Sebab nak bersama-sama berjihad menentang Siam ketika itu. Pada perang yang pertama, Kedah dan Patani telah memperoleh kemenangan. Bahkan Syekh Abdul Samad seterusnya berjuang lagi di Patani dan akhirnya syahid, terkorban di medan perang. Seorang lagi ulama yang turut syahid ialah Syekh Mas'ud Al-Banjari. Beliau juga syahid di medan perang di Kedah. Bahkan di Kelantan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, gerakan menentang penjajah Inggeris juga diketuai oleh seorang ulama yang bernama Tuan Haji Mat Hasan bin Panglima Munas, ataupun kita hari ini lebih kenal dengan gelaran Tok Janggut. Tok Janggut ni dipimpin pasukan jihad dekat Pasir Putih ni dan sampai dia berjaya menawan pejabat pentadbiran British dekat Pasir Putih. Pada tahun 1915, Tok Janggut bersama dengan angkatan tenteranya diserang oleh pihak British dekat kampung Dalam Pupuh dan akhirnya Tok Janggut pun syahid di medan peperangan tersebut. Kalau kita tengok pula di Terengganu, satu orang ulama yang sangat berpengaruh iaitu Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong juga mengetuai gerakan dan pasukan menentang penjajahan Inggeris di Terengganu pada tahun 1928. Pasukan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong berjaya menawan bangunan kerajaan di Kuala Berang. Namun tuan-tuan, pasukan polis Inggeris telah melakukan serangan yang mana menyebabkan 11 orang syahid dan angkatan tentera yang lain telah ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Dan juga Tuan Guru Haji Rahman Limbong tadi telah dibuang daerah. Lalu beliau berhijrah ke kota Makkah dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di sana. Inilah cerita yang saya sebutkan tadi kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, menunjukkan bahawa betapa semangat Islam jihad yang ada dalam diri ulama-ulama dan juga nenek moyang kita terdahulu, yang mana membangkitkan semangat mereka demi menjaga tanah air dan juga bangsa ini daripada unsur-unsur atau pengaruh dan penjajahan. Untuk apa? Untuk memberikan keselesaan kepada kita hari ini. Ini semua adalah perjuangan kerana Allah Subhanahu Wa Taala demi menjaga agama, bangsa dan negara. Inilah perjuangan orang dulu-dulu yang mana barisan para alim ulama dan juga orang awam semuanya turut bersama-sama berganding bahu bekerjasama dalam nak mempertahankan tanah air dan juga mempertahankan bangsa kita. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sentiasa ada sekelompok umatku yang dimenangkan atas kebenaran, tidak akan membahayakannya orang yang memusuhi." Sahih Ibnu Hibban. Allahu a'lam.